Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, alright. So, di siri video kali ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan berapa jumlah perlindungan takaful ataupun perlindungan takaful idea yang sesuai dengan jumlah pendapatan ataupun profil kewangan semasa tuan-tuan dan puan-puan. Right, so bila kita bercakap tentang perlindungan pendapatan ataupun jumlah takaful yang sesuai dengan tuan-tuan dan puan-puan hari ini, right? So kita kena tahu dulu asas dalam kita nak merancang kewangan ni adalah perlindungan pendapatan. Sebab apa? Sebab sebelum kita nak bercerita tentang melabur, nak invest ke medium untuk long term ataupun short term, alright? Paling penting kita perlu jaga dulu pendapatan kita. Sebab apa? Sebab bila kita hilang pendapatan, kita risau aset-aset ataupun portfolio pelaburan yang kita buat tu pun turut hilang, right? So, di episod kali ni saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan dua kaedah bagaimana nak menentukan jumlah perlindungan takaful yang ideal untuk tuan-tuan dan puan-puan, alright? So, kaedah yang pertama, bagaimana kita nak menentukan jumlah perlindungan takaful yang ideal untuk berdasarkan keperluan kewangan semasa kita ni. Yang pertama sekali, kita boleh gunakan kaedah capital liquidation method, alright? So capital liquidation method, alright? So bagaimana kaedah ni berfungsi adalah kita menggunakan ataupun kita ambil formula 10 tahun income kita, okey, ataupun income semasa kita mohon perlindungan takaful tu. Contoh, katakanlah pendapatan kita RM5,000. So berapa jumlah perlindungan takaful yang ideal ni adalah kita kena ambil RM5,000 kalikan dengan 12 bulan dan kita kalikan dengan 10 tahun, okey. So dia akan bersamaan dengan RM600,000, alright. So kenapa RM600,000? Sebab apa? Kalau kita gunakan kaedah capital liquidation method ni, bila kita ada jumlah pampasan sehingga 10 tahun, maksudnya dia akan memberikan tempoh masa yang panjang untuk ahli keluarga kita untuk survive ataupun untuk diri sendiri sekiranya berdepan dengan musibah kewangan, iaitu pencari nafkah dalam keluarga ni meninggal dunia, alright. So maksud dia, contohlah suami meninggal dunia, isteri tak bekerja, jadi isteri akan ada tempoh masa yang panjang, itu 10 tahun untuk dia recover semula ataupun dalam proses dia nak recover untuk mencari pekerjaan semula. Ataupun sekiranya yang mencari nafkah dalam keluarga ni dia tak meninggal dunia tapi dia hilang upaya kekal, jadi tempoh 10 tahun tu adalah masa ataupun tempoh masa yang ideal ataupun cukup untuk proses pemulihan, alright. Itu kaedah yang pertama, menggunakan kaedah capital liquidation method, alright. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, macam mana kita nak tentukan jumlah perlindungan takaful yang sesuai dengan kita? Kita boleh menggunakan kaedah capital intact method, alright. Capital intact method, okay. So bagaimana capital intact method ni berfungsi adalah kita perlu ada pampasan yang mana bila berlakunya musibah, kita gunakan duit pampasan ni untuk diletakkan di satu tempat platform pelaburan yang boleh memberikan return yang mencukupi dengan keperluan semasa keluarga kita. Contoh, katakan hari ni tuan-tuan dan puan-puan berbelanja ataupun income RM5,000 sebulan, alright. So berapa jumlah pampasan yang tuan-tuan dan puan-puan perlu sediakan adalah, contohlah katakanlah tuan-tuan dan puan-puan memilih untuk meletakkan pampasan ni di tempat contoh macam ASB. Kita ambil kadar dividen contoh 6% setahun, right? So let's say berlaku musibah, kita pesan kepada penerima hibah kita, ataupun contoh kalau suami ambil, dia hibahkan kepada isteri, pesan pada isteri untuk letakkan pampasan ni di tempat yang based on planning kita untuk kiraan tadi, untuk menghasilkan passive income every month. Contoh, untuk bagi tuan-tuan dan puan-puan lebih jelas, katakan income suami ataupun income isteri lah, contohnya suami yang mencari nafkah dan keluarga ni, katalah gaji dia RM5,000, alright. So ambil RM5,000 kalikan dengan 12 bulan, kemudian kita bahagikan dengan
kadar pulangan platform pelaburan yang kita nak letak tadi. Contoh saya kata tadi SB 6%. So ambil 5,000 kali 12 bahagikan dengan 6%. Jadi dia akan memerlukan pampasan berjumlah 1 juta ringgit. Alright. So apa fungsi 1 juta ringgit tadi? Pesan kepada penerima hibah ataupun let's say kita letak atas nama isteri kita, sekiranya berlaku musibah ataupun hilang upaya kekal kepada pencari nafkah dan keluarga ataupun suami tadi, ambil 1 juta tadi ni, letakkan di tempat yang boleh bagi 6% tadi ataupun ASB tadi 6%. Jadi every year dia akan menghasilkan jumlah pendapatan ataupun passive income daripada dividen pelaburan tadi berjumlah 60,000. So kalau kita ambil 60,000 tadi, kita bahagikan dengan 12 bulan, jadi dia akan menghasilkan pendapatan passive RM5,000 sebulan, sama macam income masa suami ataupun pencari nafkah tadi boleh bekerja ataupun masih ada. Alright. So dengan cara macam ini, okay, kita boleh maintain kita punya income ataupun pendapatan keluarga every month, selagi mana kita punya modal pampasan ataupun pelaburan tadi tidak diusik. Alright. So kalau berdasarkan pendapat saya secara peribadi, saya lebih gemar menggunakan kaedah capital intact method tadi. Tapi bagaimanapun bila kita nak merancang untuk jumlah pampasan yang sesuai dengan keperluan kita ni, kita perlu tengok jugalah pada kemampuan kewangan kita. Kita perlu sesuaikan balik dengan objektif pelaburan kita. Alright. Tu macam mana kita nak tentukan jumlah pampasan, dan jumlah pampasan ni adalah sesuai untuk bagaimana kita nak menentukan sekiranya kita nak kena pasti sekiranya pencari nafkah dan keluarga meninggal dunia ataupun hilang upaya kekal. Okey. Tetapi bagaimana kita nak tentukan jumlah pampasan sekiranya panggil yang mencari nafkah dan keluarga ni berdepan dengan masalah penyakit kritikal. Alright. So untuk penyakit kritikal ni dia ada formula lain pula. Alright. Untuk penyakit kritikal, jumlah pampasan yang ideal adalah bersamaan dengan 5 tahun income orang yang mencari nafkah dalam keluarga. Contoh macam saya kata tadi, kalau 5,000 kalikan dengan 12 bulan kalikan dengan 5 tahun, maksudnya dia akan menghasilkan jumlah, kita memerlukan jumlah pampasan berjumlah 300,000. Kenapa 300,000 ni? Sebab 300,000 ni adalah masa yang ideal sekiranya contoh yang mencari nafkah dan keluarga ni diberhentikan kerja di atas faktor kesihatan. Jadi boleh gunakan jumlah pampasan ni untuk rawatan, perubatan dan juga untuk menyara keluarga dalam tempoh 5 tahun nanti. So bagi saya 5 tahun ni adalah tempoh yang ideal untuk proses pemulihan. Okey. So ingat tadi, revise balik kepada kita punya formula tadi untuk meninggal dunia atau hilang upaya kekal. Okey, dua kaedah iaitu capital liquidation method yang bersamaan 10 tahun income kita. Alright. Kemudian capital intact method. Okey, untuk apa? Kita kena tengok jumlah pampasan berdasarkan jumlah platform, berdasarkan kepada tempat platform pelaburan yang kita nak letak tadi. Alright. Dan yang ketiga dia formula untuk menentukan jumlah pampasan berdasarkan penyakit kritikal ni adalah berdasarkan 5 tahun kita punya pendapatan. Alright. So saya berharap agar formula bagaimana menentukan jumlah pendapatan ni dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat perancangan sekiranya merancang untuk mengambil perlindungan takaful nanti. Dan bagi tuan-tuan dan puan-puan yang menonton video ni yang dah ada perlindungan takaful, cuba semak semula adakah jumlah perlindungan takaful yang diperlukan ni mencukupi. Sekiranya mencukupi, alhamdulillah. Sekiranya tidak mencukupi, tuan-tuan dan puan-puan boleh upgrade ataupun tambah jumlah perlindungan tadi. Sebab saya perhatikan hari ni ramai klien-klien yang mana yang datang dalam sesi one-to-one dengan saya ni, kita lihat diorang ambil kebanyakannya pampasan ni ikut kawan-kawan, bukan berdasarkan keperluan semasa. Jadi sangat-sangat penting kita nak hari ni bila kita merancang kewangan, bila kita letakkan satu pampasan tu, dia mencukupi sekiranya kita ditimpa musibah, supaya apa duit yang kita keluarkan dan kita laburkan untuk perlindungan pendapatan ni ataupun takaful ni berfungsi bila mana kita memerlukan. So saya berharap semoga perkongsian ni dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk merancang dan menentukan jumlah perlindungan takaful yang ideal buat tuan-tuan dan puan-puan. Dan sekali lagi jangan lupa untuk kongsikan video ni buat kawan-kawan tuan-tuan dan puan-puan yang sedang merancang untuk mendapatkan perlindungan takaful ataupun yang sudah mempunyai perlindungan takaful tetapi masih belum mencukupi
jumlah ideal yang diperlukan. So insyaAllah bertemu lagi dalam sesi yang akan datang. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di sebelah kanan bahagian bawah tuan-tuan dan perempuan ni. Berjumpa lagi pada video yang akan datang. Jom urus wang gaya pakai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.